Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan perkongsian saya pada hari ini, saya kongsi untuk dalam kewangan sikit lah. Sebelum kita mulakan, kita selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah setiap perkongsianku ini adalah perkara yang manfaat. Jadikanlah perkongsianku ini juga menjadi sesuatu yang membuatkan akan aku tersenyum daripada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tak nak buang masa. Hari ini saya nak kongsi sikit perkongsian apa yang saya dapat semalam. Semalam saya dapat daripada saya join webinar urus kewangan. Dari saya urus kewangan, ada sebutkan waktu Tuan Syah Sudikadir, saya tertarik dengan satu Tuan Syah Sudikadir highlightkan tentang rules 72. The power of rules 72. Dalam satu simpanan ataupun kita nak buat pelaburan, kita kena tahu apa dia rules 72. Saya percaya ramai kat luar sana dah tahulah. Cuma apa yang saya nak bawa hari ni, rules 72 ni dia untuk guideline kita. Guideline kita nak pilih actually kat mana satu yang lebih elok lah sebenarnya. Mana satu pelaburan yang paling elok. Tapi bagi saya semuanya elok. Janji kita menabung untuk jangka panjang. Tapi lagi elok kalau kita tahu apa dia rules 72 ni. Rules 72 ni dia cara mendapatkan kadar pulangan tetap dalam masa satu jangka masa tertentu pelaburan kita tu. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak contoh kita laburkan RM1,000, macam mana kita nak dapatkan RM2,000 dalam masa berapa lama. Ini juga berkaitan dengan inflasi kita lah. Kita tahu ramai orang mampu mendapatkan modal yang besar, tetapi berapa ramai orang yang tahu menggandakan modal tersebut. Soalan dia, contoh kita nak mesti kita nak melabur dan kita nak buat pulangan. Jadi berapa lama kita nak tahu berapa lama kita nak dapat pulangan kita tu. So banyaklah kaedah, tapi yang ada sebelum ni saya pun tahu dah saya kaji. Bila saya buka balik buku Tuan Syah Sudikadir ni, Tuan Syah Sudikadir buku surat 59. Saya terus kaji apa dia rules 59 ni. Surat 59. Rules 72. Jadi contohnya beginilah, kalau kita tengok gambar ni. Tahun pertama kita adalah letakkan pelaburan, and then tahun ke-10 kita nak banyak mana kita nak dapat. Contoh dia so kita nak tengok. So in the end kita tengok apa hasil pelaburan kita. Misalnya jika ada RM1,000, bagaimana untuk ia meningkatkan menjadi RM2,000? Berapa lama? RM10,000 jadi RM20,000. Jadi seterusnya RM1,000 jadi RM200,000 dan seterusnya. Jadi ini menyebabkan pulangan dividen dan juga tempoh masa. Berkaitan dengan pulangan dividen dan tempoh masa. Tahukah anda berapa pun modal yang kita miliki pasti mahu yang berganda? Dan disebabkan oleh faktor time value of money. Time value of money ialah bermaksud nilai duit yang kita miliki hari ini tidak akan sama nilainya selepas 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Dia related dengan inflasi. Inflasi kita tengok nilai duit kita hari ini tidak sama dengan nilai kita pada 10 tahun akan datang atau 5 tahun akan datang, tak sama. So dia time value of money. So dia kata juga dengan inflasi. So adakah anda tahu berapa lama masa yang berkat untuk menggandakan modal tersebut? Contoh kalau anda buat satu pelaburan, anda kena tahu berapa lama anda nak modal anda tu berganda. Sebagai contoh, saya ada modal RM10,000, saya nak gandakan RM20,000. So berapa lama saya nak achieve dengan RM10,000 tu? Jadi RM20,000 tu. Jawapannya adalah rule of 72. Caranya adalah menggunakan 72 dibahagikan dengan dividen tahunan suatu pelaburan. Kita tengok ini sebut sikit perbandingan lah. Perbandingan antara ASB, tabung dan emas. Pasal apa saya cerita emas? Pasal saya adalah penyimpan emas. Saya juga adalah penyimpan tabung haji. ASB saya tak ada, tapi saya ada unit trust. Saya tak penyimpan ASB, tapi saya ada unit trust. Itu juga boleh aplikasikan dalam hartanah. Contoh beli rumah. Contoh tahun ni kita beli rumah, and then berapa kita target rumah tu berganda. So ini adalah jadual. Kalau kita nak dapat jadual adalah dalam e-book saya ada 5 minit review tentang emas. Saya dah cerita kat sini. Jadi saya ambil daripada data 2002 hingga 2019. Jadi perata tahunan bagi ASB adalah 7.16%, tabung haji adalah 4.61% dan emas adalah 10.53%. So ini adalah kenaikan. Perata tahunan emas dia tak bagi dividen. Dia tak ada dividen, tapi dia adalah kenaikan. So setiap tahun dia ada kenaikan dia. Ada juga emas ada penurunan. Saya tak nafikan ada juga penurunan.
dan mungkin at that time dah yalah. Tapi menyimpan emas ni dia tahu. Time kalau emas biasanya kalau emas jatuh, menyimpan emas takkan kecewa. Lagi senyum kerana peluang untuk dia tambah lagi emas. Macam sekarang harga emas murah. Orang tak kecewa, dia tak kecewa. Jadi kita akan terus lagi simpan, tambah lagi nak simpan, lagi banyak untuk simpan. Jadi okey, ini adalah penting. Purata tahunan, dividen, tahunan dividen. Okey, ini adalah tengok 2019. ASB dah 5.5, tambah je 3.05 dan 18.83 ni COVID lah. 2020 pun COVID. So 7 purata saya ambil purata daripada 2002 hingga 2019 ni adalah purata dia. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, pelaburan ASB. Kita tahu purata dividen tahunan selama 2002 hingga 2019 adalah 7.16%. Okey, jadi rules of 72 bahagi dengan 7.16% dapat 10.05 tahun. Betul-betul dalam 10 tahun 1 bulan. Jadi saya average 10 tahun lah. Ini bermaksud sekiranya dividen 7.16 tahun, setahun ni kita ambil average, kita perlukan 10 tahun untuk tunggu modal kita menjadi sekali ganda. Sekiranya saya atau tuan-tuan laburkan 10,000 dalam ASB, bermakna untuk jadikan modal kita ni berganda 20k perlu menunggu selama 10 tahun. Okey, ini adalah ASB Okey, boleh tengoklah dividen ASB ni. Tuan boleh Google tengok betul tak betul sebab ni Okey, tabung haji pula sama juga tabung haji tapi dia rendah. Okey, itu 4.61%. Ni setelah ditolak zakat. Total zakat kena tambah 2.5 jadi 7.1 7.1 kalau ini setelah ditolak zakat. Jadi rendah 4.1. Jadi kita punya tabung haji dia dapat setelah tolak zakat. Ini bermaksud sekiranya dividen ataupun keuntungan tabung haji 4.1 tahun, 4.1% tahun, kita perlukan 15 tahun 7 bulan untuk tunggu modal kita menjadi sekali ganda. Jadi again, untuk kita modal 10k simpan tabung haji, kita perlukan 20k. Jadi ini adalah penting That's why kenapa orang perhatikan setiap tahun kita tunggu berapa dividen. Dividen banyak, baru cepatlah dia menggandakan modal itu. Jika interest kecil, dividen kecil, jadi dia akan lambatkan menggandakan modal kita tu. Okey, so kita tengok pula emas. Okey, emas public gold, sampai emas public gold. Okey, so purata kenaikan setahun daripada 2002 hingga 2019 adalah 10.53%. Jadi rules of 72, jadi kita untuk menggandakan kita punya modal adalah selama 6 tahun 10 bulan. Wow, cepat tuan Kalau kita tengok tadi tabung haji kita perlukan 15 tahun. Pelaburan SB 10 tahun. Tapi emas hanya kena 6 tahun 10 bulan saja. Jadi inilah keistimewaan emas Tapi ada juga kita ini adalah strategi masing-masing dan juga kata Tuan Sudah Gadi itu adalah mazhab masing-masing. Kewangan ni banyak mazhab. Saya pun baru belajar pada Tuan Sudah Gadi. Memang ada banyak mazhab. Jadi kita kena ikut pada mazhab mana yang kita percayalah. Jadi saya lebih suka pada Pardigul dan saya juga simpan tabung haji. Jadi saya just nak buat perbandingan. Jadi saya tak ada masalah 6 tahun ke 10 tahun ke saya tak ada masalah. Kerana bagi saya janji saya menyimpan. Itu juga tuan-tuan so kita tak habiskan duit. Okey, kesimpulannya kita tengok secara logik, kita dapat lihat semakin tinggi pulangan yang diberikan masa pelaburan, semakin pendek jangka masa yang diperlukan untuk mengembangkan modal dan negeri. Jadi kerana itulah kita tengok kenapa sejak semenjak ni ekonomi financial dunia teruk mana kita tengok pakar perubahan ni dia banyak mengalihkan dunia pelaburan ke simpanan emas. Jadi simpanan emas ni adalah menguntungkan. Kalau nak tunggu ni tak tahulah, tuan tengoklah ASB tahun ni berapa baru ni. Tabung haji pun berapa tahun ni, saya ingat berapa persen je 4%. Jadi makin lambat lah. Jadi benda tu rules of 72 itu digunakan untuk kita tahu, untuk panduan kita untuk kita buat pelaburan. Okey, jadi itu je pendapat saya. Semoga benda ni bermanfaat. Okey, jadi rujukan saya adalah buku ni Tuan Sudah Gadi. Dan saya ada ebook saya 5 minute review tentang emas saya. Jadi kalau siapa yang nak 5 minute review tentang emas saya, boleh PM saya. Okey, jadi saya akan kongsikan dengan tuan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mendengar. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat buat semua, dan doakan saya jika saya ada kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Dan saya doakan saya untuk supaya saya lebih dapat kongsi dengan keuangan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.